Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan simak dulu jawapannya semalam. Okay, kita tengok ni. Okay, prinsip pembuatan alat pemadam api. Okay, yang pertama, jika kekurangan oksigen, haba atau bahan api, kebakaran tidak akan berlaku. Prinsip ini diaplikasikan untuk memadamkan api kebakaran. Okay, namakan bahan atau alat yang menyekat bekalan oksigen, haba atau bahan api dalam suatu kebakaran dalam rajah di bawah. Okay, ini awak kena zoom sikit lah. Okay, tapi tak apa, dia dah bagi jawapan, awak isi sahaja. Okay, kita tengok ni. Okay, kalau yang ni tengok untuk A, bomba ni dia pancutkan air Okay, B pula. Okay, kita tengok kebakaran kecil. Okay, mana dia guna? Oh, okay, salah. Ni cikgu tak nampak tu. Okay, A adalah alat pemadam api. Okay, yang B ni air. Okay, yang C ni adalah dia simbahkan pasir. Okay, dia simbahkan pasir. Okay, nampak serbuk-serbuk pasir tu Okay, oh ada anak panah dia, cikgu tak nampak. Okay, kemudian untuk yang D ni pula, okay, dia gunakan air. Dan yang E ni dia gunakan selimut api. Okay. Kemudian yang kedua, padankan bahan atau alat yang sesuai untuk memadamkan api berdasarkan jenis bahan terbakar. Okey, untuk kayu, kertas, plastik, getah, kain, iaitu pepejal. Okey, kalau pepejal kita gunakan apa dia? Okey, kita boleh gunakan air lah. Okey, minyak, alkohol. Okey, yang ni kita tak boleh gunakan air. Sebab apa? Air kurang tumpat kan. Okey, kita gunakan pasir ke, busa ke, semua itulah. Okey, kalau yang berpunca daripada gas, okey, kita gunakan okey ni okey. Dan juga kalau untuk helium, natrium, okey, kita gunakan ni. Sebenarnya boleh juga dia bertukar kat sini pemadam api, sebab dia lebih kurang sama tau. Pasir, alat pemadam api sebut kering, pemadam api kering karbon. Okey, yang ada karbon dioksida tu. Okey, kita tengok yang ada karbon dioksida tu mana. Dia kena buka buku teks. Okey, tak apa, nanti cikgu ni balik. Okey, kemudian yang ketiga, tandakan betul langkah-langkah mencegah kebakaran. Okey, kejap cikgu semak buku teks. Okey, kita padam semula. Kita buatlah untuk kayu. Okey, pepejal pepejal gunakan air ataupun serbuk kering. Okey, yang ada air satu saja yang ni. Okey, kemudian minyak, alkohol ni gunakan busa, serbuk kering dan karbon dioksida. Busa, serbuk kering, karbon dioksida ni lah. Okey, kemudian gas. Okey, busa, serbuk kering, karbon dioksida juga ni. Okey, salah sikit tadi. Okey, helium, natrium, serbuk kering ataupun pasir kering. Okey, ni dia. Okey, kemudian yang ketiga, tandakan betul langkah-langkah mencegah kebakaran. Okey, yang pertama, tutup bilik gas atau suis elektrik selepas selesai digunakan. Okey, betul. Okey, yang kedua, gunakan kertas untuk menyalakan penundu bansen. Jangan, salah. Okey, salah yang tu. Yang kedua,
Okey, yang ketiga, letakkan bahan mudah terbakar jauh daripada sumber api. Betul. Okey. Okey, ni next lah nanti kita ni. Okey, kita nak tengok dulu buku teks. Okey, hari ini kita nak sambung dengan pencemaran udara. Besarkan. Okey, kita tengok pencemaran udara. Hari ini hari Rabu 22 September. Okey, kita tengok pencemaran udara. Okey, pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar di dalam udara. Okey, keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan. Okey, cikgu nak highlightkan bahan pencemar dalam udara. Keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma lain serta merosakkan alam sekitar apabila dibebaskan ke atmosfera. Itu antara kesan-kesan dia lah. Okey, bahan pencemar udara berasal daripada pelbagai punca. Okey, mari kita tengok apa punca dia. Okey, ini daripada kilang lah. So, kalau dekat Gebeng tu, kalau kat sini kawasan kilang kita, Gebeng tu kan paling besar tu. Okey, antara yang terbesar, kawasan kilang yang terbesar dekat Malaysia Gebeng ni. So banyak pencemaran lah dekat situ. Okey, kalau boleh jangan kerap pergi ke situ. Okey, kita tengok bahan pencemar. Okey, bahan pencemar asap jelaga, habuk karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, plumbum. Okey, berpunca daripada exhaust kenderaan dan juga kilang. Okey, bahan radioaktif berpunca daripada loji kuasa nuklear. Okey, sini kita tak adalah loji kuasa nuklear ni, tak ada. Okey, tapi kita ada dekat Asia Tenggara ni ada, kita ada banyak. Okey, punca daripada pembakaran terbuka, rokok, kebakaran hutan adalah bahan pencemar dia adalah habuk, jelaga, asap dan juga zarah logam. Okey, kemudian bahan pencemar habuk dan debu daripada tapak pembinaan, kilang asbestos, kuari batu kapur. Ini kita banyaklah merata-rata. Okey, kalau dekat Kuantan ni je pun dah banyak kan. Tapak pembinaan je pun dah berapa banyak dah. Dekat sekeliling sekolah kita pun dah banyak kan, sekeliling kampung kita ni. Okey, kita tengok punca daripada pertanian dan peladangan adalah bahan semuran pestisida dan juga baja kimia. Okey, ini dia akan bila hujan baja kimia ni, bahan kimia ni akan melarut, dia akan ikut air lah. Okey, dia melarut dalam air, dia akan menyebabkan pencemaran air. Okey, kemudian bahan pencemar CFC adalah daripada alat pendingin udara, peti sejuk, semuran aerosol dan juga kilang elektronik. Okey, semua ni dia mengeluarkan CFC. Okey, chlorofluorokarbon. CFC ni adalah bahan yang tak bagus sebenarnya sebab dia akan menipiskan lapisan ozon. Sebab itulah sekarang ni cuaca kita panas. Okey, bukan panas yang biasa-biasa boleh terbakar panas Okey, kita tengok dekat sini. Dia kata berbincang tentang masalah pencemaran pencemaran udara di Malaysia. Okey, kita ada jerebu lah. Suatu ketika dulu kita ada jerebu, tapi sekarang ni jerebu tu dah macam makin biasa sebabnya ada ketikanya jerebu ni boleh terjadi bila-bila. Dia tak berpanjangan, tapi dia menyebabkan jerebu. Kadang-kadang kawasan-kawasan kita pun ada juga. Okey. Dia bukan kabus. Kalau pagi-pagi tu kabus, tak, ini jerebu. Okey, pencemaran udara, dia bau asap Okey, tengok kat sini dia kata okey, udara yang tercemar boleh mendatangkan penyakit dan ketidakselesaan kepada manusia. Okey, pelbagai langkah boleh dijalankan untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara daripada berlaku. Okey, gambar menerangkan kesan buruk. Okey, rajah 7.13. Okey, kat bawah ni
pelbagai kesan buruk pencemaran udara dan langkah-langkah untuk mencegah dan mengawalnya. Okey, ni adalah dia lah dia cakap ni. Pusing balik. Okey, kita tengok kat sini. Tengok bumi ni dah pakai termometer dah. Suhu dah makin tinggi, suhu bumi makin tinggi, dah demam dah bumi. Okey, punca dan kesan buruk pencemaran udara. Okey, kita kesan buruk kepada kesihatan manusia. Okey, kesihatan manusia, kita lah manusia ni. Okey, asap dan jelaga menyebabkan masalah kesesakan nafas. Okey, sulfur dioksida menyebabkan penyakit berkaitan salur pernafasan. Okey, karbon monoksida menyebabkan sakit kepala, okey, kerencatan akal dan membawa maut. Okey, kalau orang yang terdedah kepada asap kenderaan, okey, asap kenderaan, karbon monoksida sangat tinggi Okey, sebab tu jangan suka hati duduk dekat duduk dekat dengan kenderaan yang hidup lah. Okey, kalau macam kadang-kadang tu tepi-tepi jalan tu kan, pergi kedai-kedai tepi jalan tu, duduk belah dalam-dalam sikit. Okey, jangan duduk dekat dengan jalan sebab apa? Kita akan terdedah kepada asap kenderaan. Okey, sebab tu kadang-kadang tu balik sakit kepala lah apalah, disebabkan oleh karbon monoksida. Okey, zarah asbestos menyebabkan kanser paru-paru. Okey, kemudian zarah plumber menyebabkan kerencatan akal. Ni semua daripada asap dan jelaga. Okey, semua ni asbestos, plumber, karbon dioksida, sulfur dioksida. Karbon monoksida dan sulfur dioksida. Okey. Bangunan dan infrastruktur. Okey, daripada bangunan, okey, dia menghasilkan habuk dan jelaga dan menyebabkan bangunan jadi kotor. Hujan asid menghaki struktur konkrit dan batu kapur. Okey, hujan asid mempercepatkan pengaratan besi-besi pada bangunan. Okey. Kemudian tumbuhan dan haiwan. Hujan asid menyebabkan tanah berasid dan jadi kurang subur. Okey, hujan asid menyebabkan sumber air berasid dan tidak sesuai untuk hidupan akuatik. So nanti longkang, sebab tu kawasan kita longkang-longkang dia tak berapa ni sangat. Sebab apa? Hujan asid sebenarnya sebab kita dekat dengan kilang Kalau tengok longkang-longkang tepi-tepi jalan tu, semua macam bukan longkang pun, macam parit-parit tu kan, sepatutnya air dia jernih. Tapi air dia kadang-kadang cikgu tengok warna hitam, selalunya warna hitam lah, warna hijau. Okey, disebabkan oleh hujan asid. Okey, asap dan jerebu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan menyebabkan kadar fotosintesis menjadi lemah. Jadi bila kurang fotosintesis, pokok jadi kurang subur sebab kurang daun. Okey, kita tengok iklim bumi pula. Okey, pembebasan asap dari kilang, egzos kenderaan dan pembakaran terbuka menyebabkan jerebu. Okey, karbon dioksida yang berlebihan menyebabkan kesan rumah hijau. Klorofluorokarbon yang berlebihan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Okey, gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan hujan asid. So ini memberi kesan, semuanya memberi kesan kepada bumi kita. Okey, kita tengok yang terakhir sekali. Habis dah ni. Okey, habis dah tajuk 7. Sekejap je, sikit je. Okey, terakhir sekali adalah langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran. Okey, melalui yang pertama, okey, penguatkuasaan undang-undang. Okey, kita ada denda kepada perokok yang merokok di kawasan larangan, denda kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka. Okey, denda kepada pemandu kenderaan yang egzosnya mengeluarkan asap berlebihan. Okey, dan tidak memudahkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Sebab tu kalau kawasan kilang dia tak ada perumahan. Tapi kawasan kita ni dah dekat dah tu dengan perumahan tu. Dekat kawasan kilang tu dekat dah dengan perumahan. Sangat bahaya Okey. Okey, kemudian yang kedua, melalui pendidikan. So kita ada pendidikan civic lah dekat sekolah kan. Okey, pendidikan di sekolah yang menekankan pencemaran udara. Kita bincangkan dalam sains, kita bincangkan dalam bahasa Melayu. Okey, dan beberapa subjek-subjek lain yang sesuai lah. Dalam matematik pun ada dibincangkan. Okey, indeks pencemaran, macam mana kita nak kira apa semua tu lah. Okey, berapa kesan dia kepada manusia dari segi matematik macam mana. Okey. Kemudian program anti merokok. Okey, kemudian galakan untuk berjalan kaki atau menunggang basikal. Okey. Macam awak kan, cikgu galakkan
apa tu, berjalan kaki. Kalau yang rumah dekat tu jalan kaki ataupun naik basikal, yang rumah jauh sikit tu kan. Okey, berbanding naik motor. Sebab cikgu tahu ada yang naik motor kan, parking jauh-jauh sikit daripada sekolah. Okey, lebih baik tunggang basikal lah, kita nak selamatkan bumi kita. Okey, kemudian yang keempat, galakkan menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kereta. Okey, ni contohnya ke sekolah lah kalau naik van kan. So kongsi kereta lah tu. Okey, so dah selamat dah bumi kita sikit. Okey, kemudian yang ketiga, melalui sains dan teknologi. Okey, yang ni adalah kita katakan sebagai inovasi dalam sains dan teknologi lah. Okey, yang pertama, teknologi kenderaan hybrid. Okey, kenderaan hybrid ni dia tidak menggunakan petrol langsung ataupun dia gunakan sikit sahaja. Dia banyak gunakan elektrik. Sebab ada kenderaan yang perlu dicas lah. Okey, smart car kita panggil. Okey, yang kedua, teknologi peti sejuk menggunakan hydrofluorocarbon. Hydrofluorocarbon iaitu HCFC menggantikan CFC. Okey, sekarang dah banyak dah lah. Kalau pergi dekat kedai-kedai macam kedai-kedai elektrik tu, boleh tengok dekat dia punya katalog dia, ataupun dekat peti ais tu dia mesti akan tulis dia gunakan apa, CFC ke HCFC. Okey, yang ketiga, pemasangan penapis cerobong asap di kilang. Okey, semua kilang-kilang sekarang ni memang dia dah diwaltakan untuk memasang penapis cerobong asap. Okey, walaupun tidak boleh menghapuskan semua bahan-bahan cemar tu, tapi sekurang-kurangnya dia boleh mengurangkan pencemaran. Okey, yang keempat, penggunaan penukar bermangkin kepada kenderaan bermotor. Okey, so ini adalah yang daripada petrol dia tukar jadi asap tu lah. So dia ada stages dia, dia ada peringkat-peringkat dia, proses dia tu supaya asap yang dikeluarkan daripada kenderaan bermotor tu kuantitinya sangat sedikit dan kurang bahan cemar. Okey, sebab tu kalau tengok asap kenderaan sekarang ni, kadang-kadang tu hampir tak nampak asap dia. Kalau macam lori-lori, kenderaan besar tu mungkin nampak lah. Tapi kalau macam asap kereta, asap motor tu kita jarang nampak. Okey, sebab dia dah ada penukar bermangkin dalam kenderaan tersebut. Okey, dan yang terakhir, menggantikan kaedah penggunaan pesticide dengan kaedah kawalan biologi untuk mengawal haiwan perosak. Okey, ini pada tanaman lah. Okey, pesticide ni adalah racun serangga. Okey, racun serangga. Sebab tanaman ni, serangga memang suka sangat lah. Tak kisahlah tanaman tu kecil ke besar ke. Okey, serangga dan juga haiwan-haiwan. Okey, haiwan. So kita gunakan kawalan biologi. Katakanlah macam ada kutu kecil yang putih tu yang suka dekat pokok-pokok tu. So kita letakkan burung ke dekat situ, ataupun ada ulat yang makan kutu tu. Okey, jadi selamatlah. Ulat tu dia tak makan daun, dia makan kutu yang ada pada haiwan serangga yang ada pada pokok-pokok tersebut. Macam tu juga dengan pokok-pokok yang besar lah. Contohnya macam tikus, dia makan jagung kan. So kita letakkan dekat ladang jagung tu. Kalau ni ladang-ladang yang besar lah. Okey, ladang jagung contohnya kita letak. Bila tikus dia suka makan jagung, okey, burung dia suka makan jagung, belalang dia suka makan jagung. So kita letakkan ular, kita letakkan burung. Burung yang tak makan jagung, dia makan ulat. Pun ada juga. Okey, dia ada khas dia lah. Okey, nanti boleh tengok lagi dekat kalau dekat rumah ada Astro ataupun Netflix ke apa ke, boleh cari YouTube ke, handphone awak boleh cari dekat dekat YouTube tu boleh tengok kawalan biologi. Kalau dekat Astro tu boleh tengok dekat channel National Geography, Animal Planet, semua-semua tu dia ada 6 channel kat situ, education punya channel. Okey, siapa yang langgan Astro, dia adalah dapat yang tak semualah, tapi ada yang langgan dapatlah. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Okey, cikgu nak awak buat Okey, ni tadi kan. Okey, ni tadi. Okey, so cikgu nak buat hari ni banyak sikit lah dia punya latihan dia.
Okey, tapi mudah je sebab cikgu minta awak tandakan dalam terus dekat skrin je kan. Okey, siapa yang boleh print lah. Tak boleh print, tulis je dekat skrin ni. Tak perlu membazir. Okey. So kita ada 3 muka surat. Okey, sini 101, 102 dan 103. Cikgu akan hantar pada channel. Okey, nanti awak semak dekat situ Okey. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.